زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لك يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambunglah kelas kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Dan hari itu kita dah baca buku Al-Bayan, mukaddimahnya. Kemudian yang kedua ialah Rasulullah SAW sebagai qudwah dan uswah. Dah baca kot? Dah baca je? Tak tengok video lah. Dah? Belum lagi? Baik, mukaddimah itu saya sebut tentang puji Allah kan? Ya. Biasalah tuan-tuan, mukaddimah dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebiasaan kepada mana-mana buku yang dikarang oleh orang-orang Islam. Of course lah para ulama kita, di mana mereka memulakan suatu tulisan mereka dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya mereka memulakan dengan bismillah. Saya dah baca hadis itu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan selainnya daripada Abi Hurairah, di mana kata Nabi, kullu amrin zibal la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa adzam. Maksudnya setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus, terpotong, yakni barakahnya, ya. Dan kadang-kadang mereka juga memulakan dengan alhamdulillah, kerana ada riwayat yang lain yang mirip dengan riwayat berkenaan. Kullu amri zibal la yubda ataupun lam yubda bil hamdalah fahuwa abtar atau adzam. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Hamdalah ni maksud alhamdulillah, ya. Kalau basmalah maksudnya bismillah. Setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka ia terputus atau terpotong barakahnya, ya. Jadi ada riwayat sebut bismillah, ada riwayat sebut alhamdulillah, ya. Walaupun dari sudut sanad hadis itu ada yang mempertikaikannya, tapi dengan sebab ada kedua-dua hadis itu, maka mereka memulakan penulisan mereka sama ada dengan bismillah ataupun dengan alhamdulillah ataupun dengan kedua-duanya, ya. Of course lah, untuk tabarrukan, mengambil berkat daripada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Kita buka Quran, ayat pertama ialah bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Betul? Jadi samalah, ya. Soal hadis itu sahih tak sahih itu satu perkara, tapi confirm kitab Allah dimulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Sebab itu para ulama kita mengambil berkatlah akan hal demikian. Jadi risalah Al-Bayan ini dia tidak mulai dengan bismillah, dia terus dengan alhamdulillah. Okey. Ya. Dan saya dah sebut sikit sebanyak tentang kepentingan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sebagai seorang muslim kita amat-amat disuruh supaya memuji Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Dan Nabi pun sentiasa memuji Allah pada setiap masa, ya. Kata Aisyah dalam Sunan Ibnu Majah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabathu as-sarra qala alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa idza asabathu ad-darra qala alhamdulillah ala kulli hal, ya. Kata Aisyah, Nabi SAW bila ditimpa perkara yang dia suka, dia akan berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang mana dengan nikmatnya sempurnalah perkara-perkara yang baik. Maksudnya Nabi puji Allah lah pasal dapat benda yang baik kan. Benda yang baik ni banyaklah, ya. Tak kisahlah apa pun, tapi puji Allah sekurang-kurang alhamdulillah. Sebaik-baiknya alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat, seumpama yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi SAW ditimpa perkara yang tidak baik,
Darak ni makna kemudaratan, benda yang kita tidak suka, benda yang tidak baik, ya. Penyakit, kemalangan, kerisauan, keresahan, ya. Penat bahkan mungkin termasuk dalam darak, ya. Penyakit of course lah darak, ya. Sebab itu dalam surah apa ya? Kisah Nabi Ayub tu, Al-Anbiya ayat 31, ha? Tak ingat, kita tengok baliklah. Allah Ta'ala kata wa ayyuba macam ayat tu, wa ayyuba id qala rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, ya? Kata Allah dan Ayub, yakni Nabi Ayub, ketika mana dia berkata rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah ditimpa dur, kemudaratan. Darak tadilah, ya, dur, darak, madarrah, itu semua mempunyai maksud yang sama, itulah kemudaratan. Dia kata wahai Tuhan, dia mengadulah kepada Allah, ya. Wahai Tuhan, aku telah disentuh oleh dur, kemudaratan, dan Engkau lah yang maha merahmati di kalangan orang-orang yang merahmati. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa kashafna bihi min dur. Kami telah menerimanya dan kami telah menghilangkan daripadanya dur itu, kemudaratan itu, ya. Nak cerita penyakit juga salah satu daripada kemudaratan, ya. Nabi Ayub dia tak minta Allah sembuh, dia sekadar merintih, tapi dengan sebab keikhlasannya, ya, pengharapannya kepada Allah, maka Allah Ta'ala memberi kesembuhan kepadanya, ya. Nak cerita tadilah, ya. Nabi bila ditimpa suatu perkara yang melibatkan darak, kemudaratan, ya, Nabi akan berkata alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan, ya. Mana baik pun puji Allah, tak baik pun puji Allah, ya. Dalam riwayat yang lain juga daripada Aisyah dalam Musnad Ahmad, kan Nabi idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal. Nabi bila lihat benda yang baik, dia akan berkata dengan lafaz yang sama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan bila dilihat benda tidak baik, dia akan berkata benda yang sama, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Jadi Nabi sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun samalah, ya. Kerana manusia ni dia tak terlepas daripada mendapat dua perkara. Pertama, perkara yang baik-baik yang dia suka. Kedua, perkara yang tidak baik yang dia tidak suka. Pasal manusia kan, mana ada manusia dapat benda yang dia suka all the time, ya. Dan mana ada manusia dapat benda yang dia tidak suka all the time. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Hak mana dulu? Fa inna dulu ke inna dulu? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra ke fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Mana dulu? Mana dulu ni? Haji? Anda pun tak ingat. Fa inna dulu ke inna dulu? Tengok Quran baik dah, eh? Fa inna dulu. Inna dulu kan? Iyalah. Surah apa tu? Jadi saya dah baca yang tu, ya. Selawat Nabi tak ada. Dia tak selawat Nabi, ya. Tak apa dah, ya. Kadang-kadang para ulama setelah dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim ataupun Alhamdulillahirabbil alamin, setelah dia membaca bismillah atau menulis bismillah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menulis alhamdulillah, kebiasaan dia akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan, ya. Tapi kalau tak selawat pun tidak ada masalah, tapi itu kebiasaan. Buku ni dia tak selawat. Okeylah. Baik, kita pergi
Ke muka surat khususnya di bawah tajuk Rasulullah SAW sebagai qudwah dan uswah. Ya. Qudwah ialah ikutan. Daripada perkataan iktida. Ya, iktida. Ikutan. Ikutlah ke mana qudwah. Uswah maksud contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surah Al-Ahzab ayat 41. Ya. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu uswah hasanah, contoh yang baik, role model lah kita kata, ya, kepada sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Wa zakarallaha katsiran, dan orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, ya. Baik, sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah SAW merupakan contoh ikutan yang baik atau yang terbaik, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara firman-Nya ayat tadilah, ya, surah Al-Ahzab ayat 41. Ayat 21. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Nabi ni adalah contoh yang paling baik. Nabi ni adalah role model yang paling bagus. Untuk apa? Untuk kita mengikutinya, ya, dalam setiap hak ehwal kehidupan dan lapangan hidup ini, ya. Dan mencontohi Rasulullah SAW bukan pilihan, ya. It's not an option, but it is a compulsion, ya. Dia bukan option, bukan pilihan, tapi satu kemestian, ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah untuk diikuti dan dicontohi, dan menjelaskan semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi Rasulullah, ya. Ayat yang lain yang menjelaskan ayat ini juga ialah surah An-Nahl ayat yang ke-44, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikra, yakni Al-Quran, ya. Kami telah menurunkan kepada kamu wahyu Quran. Untuk apa? Untuk kamu menjelaskan, litubayyana lahum ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada kamu, kemudian kamulah yang nak kena menjelaskan, yang nak kena menghuraikan apa-apa yang diturunkan kepada mereka, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Quran, wahyu ini, dan untuk kamu menerangkan kepada manusia, menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada kamu itu, dan mudah-mudahan mereka berfikir, ya. Jadi Nabi memang dia contoh yang mesti diikuti, kerana kerja Nabi untuk menjelaskan, untuk menghuraikan, ya. Untuk nak mengajar segala-galanya apa yang diwahyukan kepada kita, ya. Apa diperintahkan kepada kita, Nabi lah yang, ya, nak jelaskan. Nabi suruh kita semayang, macam mana nak semayang? 5 kali Allah Ta'ala perintah semayang dalam Quran. Suruh semayang lah, ya. Wa aqimus salah wa atuz zakah. 5 kali. Ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Nisa, ada surah An-Nur. Apa lagi? Ya. Dan banyak ayat Allah Ta'ala sebut tentang semayang. Kadang Allah Ta'ala sebut tentang qiyam, qumu lillahi qanitin, tu ayat pasal qiyam, ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut tentang sujud atau rokok, atau kedua-duanya. Macam-macam lah kan. Jadi macam mana nak semayang? Ada perintah.
Ada setengah-setengah perbuatan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi lah kena ajar macam mana cara nak semayang. Ya, tak mungkin berlaku Allah Ta'ala suruh atau perintahkan suatu perintah, tiba-tiba masing-masing boleh buat cara masing-masing. Nabi lah ajar semayang. Allah Ta'ala dah suruh semayang, Nabi ajar cara semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang macam aku semayang. Ya. Nabi suruh puasa. Macam mana nak puasa? Masing-masing puasa cara masing-masing. Tak boleh. Kena puasa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan begitulah yang lain. Allah Ta'ala suruh zakat, Allah Ta'ala suruh haji. Khuzu anni manasikakum. Ambillah amalan hajimu daripadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia punya subjek dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan begitu dah ada hal-hal yang lain. Allah Ta'ala suruh berzikir, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Ta'ala banyak-banyak dan bertasbihlah kepadanya siang dan malam, pagi dan petang. Macam nak berzikir? Masing-masing boleh berzikir cara masing-masing? Tak boleh. Ya. Kena tengok macam mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir. Ada adabnya, bahkan lafaz-lafaznya. Ya. Allah Ta'ala suruh tasbih. Macam nak tasbih? Ada lafaz-lafaznya. Ya. Paling sikit subhanallah, ada panjang sikit, ada panjang sikit. Ya. Ala kulli hal, adalah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini banyak zikir tak warid dalam syarak. Masing-masing dengan zikir masing-masing. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, ayat ini merupakan asas yang penting dalam berpegang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapan, perbuatan dan hal keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tafsir Ibnu Katsir. Oleh sebab itu baginda menyeru umatnya agar berpegang dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Rasulullah di dalam kitabnya yang mulia bahawa baginda mempunyai akhlak yang terpuji, ya. Ini surah Al-Qalam ayat yang keempat. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim, ya. Nun kata Allah. Tak adalah dalam buku ni. Dia tulis ayat keempat. Sebelum tu ada ayat pertama, kedua dan ketiga, ya. Nun, ya. Allah Ta'ala saja mengetahui maksudnya. Wal qalami wa ma yasturun. Qalam dan apa yang ditulis akan ia. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu adalah gila. Siapa Allah Ta'ala kata begitu? Sebab masa tu Nabi SAW dituduh sebagai majnun, gila, kan? Ya. Nabi memang tuduh macam-macam, ya. Dulu saya pernah cerita, ada orang dia dengar kata Nabi gila, kan? Dia pergi nak berubat. Yalah, Muhammad dulu orang cerdik, tiba-tiba jadi gila. Dia duduk di luar Mekah, datang-datang nak berubat Nabi. Nabi pun baca kepadanya, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Terkejut dia. Dah tak gila rupanya. Mana ada orang gila boleh baca ayat yang baik seumpama ini? Dia kata, aku dah banyak baca syair-syair Arab. Aku dah banyak baca jampi-jampi Arab. Aku dah banyak baca nasar, tulisan-tulisan orang Arab. Tapi aku tak pernah jumpa perkataan secantik ini. Mustahil Rasulullah ataupun Muhammad itu gila. Ya. Dia pun masuk Islam hanya kerana mendengar lafaz itu.
Itu lafaz puji Allah je, kan? Itu disebut sebagai khutbatul hajah, ucapan permulaan, ya. Amat digalakkan sebelum kita memulakan satu ucapan, khutbah Jumaat baik, khutbah biasa baik, nak mesyuarat baik, apa-apalah nak buka satu majlis, ucapanlah terutamanya. Kita buka dengan ucapan berkenaan, ya. Nak tulis buku bahkan, lepas bismillah baca yang tu ataupun tulis yang tu. Itu dia panggil khutbatul hajah, ya. Masa nak kahwin pun, antara lafaz yang digalakkan semasa memberi khutbah kepada pengantin, ya, ada kot rasanya, ya. Itu dipanggil khutbatul hajah, permulaan lah, ya. Tapi kalau tak mula yang tu pun tak apa, boleh je. Tapi yang digalakkan, ya. Kerana salafus soleh dia tidak memulakan suatu ucapan, melainkan dia akan mulakan dengan ucapan itu, ya. Sebab tu orang belajar Quran, orang belajar hadis Nabi, biasa dia sukalah memulakan ucapan dengan khutbatul hajah, ya. Baik, mana tadi? Jadi Nabi dituduh sebagai gila. Sebenarnya Nabi bukan hanya dituduh sebagai gila sahaja, tapi Nabi dituduh dengan pelbagai tuduhan yang lain. Dalam Tabaqah Ibnu Sa'ad daripada Nu'aim bin Abdullah, Nabi SAW dituduh bermacam-macam tuduhan. Farraqa amra Quraisy wa abadinaha wa sabba alihataha. Nabi dituduh sebagai pemecah belah kaum Quraisy, orang yang mengaibkan agama-agama Quraisy dan orang yang menghina tuhan-tuhan Quraisy. Nabi tak buat belaka tu, ya. Dan Nabi dituduh sebagai sobi. Sobi ni orang yang bawa ajaran baru lah. Kerana ajaran yang Nabi bawa tak ada. Zaman tu ada agama Yahudi, dia tahu sikit sebanyak ajaran Yahudi. Tak sama apa yang Nabi bawa dengan Yahudi, ya. Padahal masa tu Nabi baru bawa la ilaha illallah. Syariat yang lain tak ada lagi. Nabi baru bawa la ilaha illallah baru. Tauhid. Dalam dalam agama Yahudi ada tauhid? Tak ada. Dia mengajak kepada menyembah Uzair. Dah bentuk-bentuk kesyirikan yang lain. Tauhid tu tak ada waktu Nabi itulah. Dulu-dulu memang ada, tapi dah adjusted, dah amended, tak ada, ya. Agama Kristian pun tak sama juga. Kristian ajak kepada menyembah Isa. There is no tauhid anymore. Tak sama kan, ya. Agama apa lagi yang ada? Agama Majusi, sembah api. Mana ajak sembah Allah? Tak sama juga. Agama menyembah roh, tak ada juga, kan? Ni ajak sembah Allah, mentauhidkan Allah. Tak ada ajak suruh sembah roh pun. Jadi tak sama lah. Exactly ataupun totally different dengan apa yang diketahui oleh Arab pada waktu itu, ya. Orang Arab ada kepercayaan menyembah jin, bergantung kepada jin, minta tolong dengan jin, ya. Hak tadi roh, tak ada juga. Muhammad tak suruh ajak sembah jin. Jadi la ilaha illallah all the time. Nabi berjalan pergi mana-mana la ilaha illallah, pergi pasar pun la ilaha illallah. Itu saja dakwah yang pertama. Jadi tak sama. Maka bagi ini dituduh sebagai sobi. Sobi ni orang yang bawa ajaran baru lah. Sobi ni banyak maksud, tapi one of the meaning ialah ajaran pelik pada orang lah. Tak sama kan? Bukan pelik, tak sama, ya. Jadi macam-macam tuduhan. Ada lagi majnun lah. Nabi dituduh sebagai gila. Nabi dituduh sebagai syair, ahli syair, tukang syair, ya. Ni jadi Allah Taala sebut, kamu tidak gila, kata Allah. Allah menafikan. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan bagi kamu wahai Muhammad pahala yang tidak putus-putus, pahala yang melimpah ruah. Siapa yang paling banyak sekali pahala atas muka dunia ni? Rasulullah lah. Pertama of course lah, kerana dia Rasulullah, dia Nabi, dia ajak orang kepada tauhid. Pada asalnya manusia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerana pahala umatnya semua berada dalam timbangannya. Ya. Kerana prinsipnya siapa yang ajar satu benda pada orang lain, jika orang tu buat, dia dapat pahala.
Yang sama. Ya. Man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Mas'ud Al-Badri, sesiapa yang mengajarkan sesuatu, mengajak sesuatu yang baik kepada sesiapa sahaja, dia akan dapat pahala seumpama orang yang melakukannya. Orang tu malas semayang, kita ajak dia semayang, tiba-tiba dia semayang. Banyak mana dia dapat pahala semayang itu, banyak itulah kita dapat. Orang tu tak reti semayang, kita ajak dia semayang. Tadi ajak, ni ajar. Dengan sebab dia tak tahu, dia jadi tahu. Banyak mana dia dapat pahala semayang, daripada dia semayang tu sampai bila-bila lah. Banyak itulah pahala kita dapat. Itu maksud hadis tu. Orang tu tak reti baca Quran, kita ajak. Orang tu tak ada ilmu, kita ajak. Ya? Tak kisahlah. Janji kita dalla ala khair, mana kita bawa dia kepada kebaikan, dia akan dapat pahala kafa'ilihi, kata Nabi, seumpama orang yang melakukannya. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, katanya hasanatuna fi mizani Rasulillah, pahala kita berada dalam timbangan Rasulullah. Sebab Nabi ajar kita kan. Ya. Of course lah, Allah Ta'ala kata wa inna laka la ajran ghaira mamnun, kamu dapat pahala yang banyak. Pasal dia yang memulakan agama ini. Jadi semua orang yang buat kebaikan, baik kita semayang, baik kita puasa, baik kita baca Quran, semuanya masuk ke dalam akaun Rasulullah SAW. Ya. Sebab tu Nabi tak payah nak hadiah-hadiah pahala, hadiah-hadiah bacaan. Kita baca saja, automatik dia dapat. Dan bukan saja Nabi, semua yang berkesinambungan, Nabi ajar pada siapa, orang tu ajar pada siapa, orang tu ajar pada siapa, sampai kepada kita. Semua bertali arus, dia punya networking, dan mendapat pahala yang sama. Ya. Jadi apa-apa kebaikan yang dilakukan oleh manusia, semuanya kembali kepada Rasulullah SAW. Ya. Hadis tadi dan ayat ni juga menjadi saksi. Kemudian Allah Ta'ala kata selepas itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu di atas akhlak yang besar, yang agung, yang mulia. Ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas mensucikan Rasulullah SAW daripada tuduhan yang dilakukan ke atasnya, gila lah ya, in spesifik. Dan Allah Ta'ala menyaksikan bahawa pahala Nabi Muhammad SAW yang melimpah ruah itu, dengan sebab dia yang bawa agama tauhid, dia yang mengajak umatnya. Ya. Of course lah, seluruh amalan umatnya berada dalam timbangannya. Ayat keempat ni Allah Ta'ala kata, kamu mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Ya. Allah Ta'ala memuji Nabi kerana akhlaknya yang baik. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Muslim, bila dia ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, macam mana akhlak Rasulullah SAW, maka Aisyah berkata kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW ialah Al-Quran. Ya. Jadi selain daripada Rasulullah adalah contoh yang baik, akhlak baginda juga adalah akhlak yang terbaik sekali. Ya. Syekh Tahir bin Ashur, ini usuli mutaakhirin, ulama usul yang akhir zaman lah ya. Ibnu Ashur, dulu kita belajar kalau bab usulul fiqh, memang Ibnu Ashur antara ulama yang hebat lah ya. Dia ada tafsirnya, At-Tahrir wa Tanwir nama tafsirnya. Beliau berkata, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Rasulnya di atas akhlak yang agung, dia juga menjadikan syariatnya supaya membawa manusia dengan akhlak yang agung dalam kemuncak ketaatan. Dengan ini bertambah jelaslah makna tamakkun yang membawa kepada huruf isti'la, menggambarkan ketinggian pekerti serta nilai akhlak yang agung yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia juga tamakkun dalam menyampaikan dakwah
agamanya. Mana tamakun, berkebolehan, proficiency, ya. Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi dalam banyak ayat. Di samping memang ada surah khas. Itulah surah Muhammad. Jelaslah Nabi SAW adalah orang yang mutamakin, orang yang selayak-layaknya, orang yang mempunyai keahlian, keilmuan, dan untuk menjadi pembimbing manusia ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Selain itu, terdapat banyak hadis yang menyeru agar kita sentiasa berpegang dengan sunnah atau petunjuk daripada Nabi SAW dalam kehidupan seharian kita, ya. Baguslah buku ni, saya lihat dia nak mengajak kepada kita ataupun nak mengangkat Rasulullah SAW kepada kita dalam hal ehwal kita belajar ataupun mengamalkan agama. Kerana memang dalam agama ni subjek dia Rasulullah lah, ya. Boleh ada subjek-subjek yang lain, tapi subjek yang terutama sekali ialah Rasulullah SAW, ya. Dulu ada seorang dia bagi ceramah lah, ceramah lama. Dia start pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari, 4 hours, 4 jam. Padahal lah dah bayar beribu-ribu. Orang politik lah buat main kan. Bagi ceramah. Adalah seorang hamba Allah tu, famous, very famous. Tentu apa kenal lah, confirm kenal. Jadi saya balik kuliah subuh waktu itu, saya singgah lah dalam pukul 9 kot. Saya sempat lah duduk di majlis dia dalam hampir 2 jam, ya. Saya sampai pukul 9 lebih macam tu, pukul 10 macam tu lah. Dia dah start lama dah. Dia start pukul 8 tak silap saya. Dia dah 2 jam dah. Tu dia rehat sekejap, dia sambung lagi sampai kat Zohor kot, ha? Tapi saya duduk sekejap lah. Saya duduk dalam sejam lebih macam tu lah. Hampir 2 jam jugalah, ha? Tapi dah lah saya tengok kan. Okey, sebagian besar baguslah perkongsian tu. Tapi bila berkongsi bab doa, berkongsi bab zikir, banyaklah perkara yang tak betul lah. Sebab dia ahli motivasi, dia bukan ahli agama kan. Jadi saya pun tegur lah. Adalah 3-4 perkara yang saya tegur. Dah nombor 1 kali yang saya tegur ialah dia banyak mempromosi nama individu tertentu. Dia sebut je, ni amalan fulan bin si fulan, ni bacaan fulan bin si fulan, ni doa fulan bin si fulan. Jadi saya tanya kat dia, doa ni doa Rasulullah, kenapa tak sebut nama Rasulullah terus? Takut tak laku ke? Kan? Saya kata bila kita ajar benda agama, subjek kita Rasulullah. Tak perlu sebut nama tok guru sana, tok guru sini, ustaz sana, ustaz sini. Rasulullah terus. Pasal doa tu Rasulullah punya. Kan? Kenapa tak guna Rasulullah? Saya kata pelik juga, saya kata. Jadi nak kena ubahlah cara itu. Apa-apa kita ajar bersabit agama, straight away to the prophet. Tak perlu guna nama-nama yang lain. Ya. Masalah dia duk sebut orang yang sama aja kan. Tu saya kata kalau guna nama Nabi tak laku ke? Nak guna nama orang tertentu. Itu bukan caranya. Itu bukan cara ajar agama. Ajar agama, subject must be the prophet. Ya. Manakala kalau agama orang tu punya, bolehlah guna nama dia. Ya. Kok dia ada zikir yang dia ajarkan, ni boleh. Ni zikir ni bukan Rasulullah punya, dia punya. Boleh cakap dia. Soal zikir tu boleh tak boleh, nombor 2. Tapi kalau waktu belong to the prophet, you must say it come from prophet. You tak boleh kata orang tu orang ni, orang tu orang ni, ya. Itu metod yang penting. Tapi alhamdulillah lah dia terima. Yang kedua saya tegur, dia baca satu hadis, dia kata sahih. Ini sahih, tepuk meja lagi. Kata hadis itu tak sahih. Dan bukan sekadar dhaif, malah terlalu dhaif, terlalu lemah. Ada yang kata palsu. Jadi jangan kita nak kata benda tu valid sedangkan dia tidak valid. Saya kata kena check betul-betul. Ya. Tak apalah ya. Tapi okeylah, dia terima teguran. Terima kasih kerana tegur saya, dia kata. Soalnya saya dah kali kedua saya tegur dia. Ya. Tapi okeylah. Ada sekali tu dia ceramah dekat radio. Ada orang tegur direct kat Facebook. Orang tegur kat Facebook. Orang tu kira famous juga. Ha? Sekarang ni ahli
pemeriksa skrip agama di TV Al-Hijrah. Sekarang dah pindah pergi kan. Dia tegur direct. Sebab dia kata dia dengar ceramah di radio pagi tu, Fulan bin si Fulan ni ada baca hadis palsu. Dia pun tulis apa yang sebut dah. Minta kepada motivator sekian, tolong perbetulkan balik hadis yang tuan baca tadi dekat radio. Kita ni okey lah, personal WhatsApp je, personal messenger kat Facebook kan. Tapi hamba Allah tu dia tegur direct je. Pasal dia kata ini bersabit dengan agama. Dia telah sebut secara terang-terangan, saya pun kena tebuk secara terang-terangan. Tapi dia terima juga. Dia bagi tahu balik. Dia kata, saya ni dah berumur, dah tua. Terima kasih kerana tegur saya. Baguslah ya. Tak apa kan. Isyak dah ke? Isyak dah kan? Ada yang tanya apa-apa ke? Kemudian dia bawa mari hadis daripada Irbah bin Sariyat. Hadis ni hadis yang penting. Hatta Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam hadis 40 Al-Imam Nawawi, Arba'in Nawawiyah. Tapi saya tak ingat hadis ke berapa. Hadis Nawawi Bashir hadis ke berapa ya? Hadis yang terawal lah, kelima ke enam macam tu ya. InsyaAllah ta'ala kita akan baca pada waktu yang lain lah. Ada soalan nak tanya apa-apa? Berapa minit dah? 37 minit. Boleh kot. Boleh berhenti je Dah azan kan? Isyak dah? Dah azan dah? Isyak dah? Nampak baru masuk? Tak ada soalan? Bagi satu soalan. Kemudian dia mari hadis-hadis mengajak kepada berpegang dengan sunnah Rasulullah. Banyaklah hadis-hadis yang dibawanya. Aizam Mas'ud ni antara tokoh di JAKIM yang memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dulu tak ada doktor lah, sekarang dah ada doktor. Kemudian dia mari definisi sunnah, biografi Rasulullah ya. Kemudian baru masuk sunnah-sunnah harian. InsyaAllah ta'ala. Jadi kalau tak ada soalan, saya tutuplah majlis setakat kali ini. Mudah-mudahan kita akan jumpalah pada waktu yang lain untuk kita sambung. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.